إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. بسم الله بسم الله بسم الله. Ke surat apa? Maka rukun Islam atau asas. Situ. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka rukun Islam atau asas, tulalah rukun-rukun tu ialah diri perkara. Asas tu pun makna asal bagi satu-satu perkara. Atau tunjang Islam itu tula rukun, asas, tunjang 5 perkara. Ia disebut sebagai rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara ni disebut sebagai amrun tauqifi. Urusan ia tauqifi, ia terhenti di atas perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana rukun Islam itu tidak boleh ditambahlah. Hanya sekadar 5 ia tersebut sahaja. Moga sabit daripada hadis lagu tu dah. Sama dengan rukun iman pun amrun tauqifi, sekadar ne perkara tu sahaja, tidak boleh ditambah. Adapun huraya-huraya dia tu panjang lebar lah. Cuma dari segi bila sekadar 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Nama-nama surah dalam Quran tu amrun tauqifi. Kita tak boleh nak bui nama surah tu ikut sedak, kita tak boleh. Dia benda ia telah ditetapkan di dalam syarak. Mana 5 perkara tu? Yang pertamanya daripada 5 perkara mengucap 2 kalimah syahadah. Dia menyebut, dia mengucapkan atau dia membaca dengan lidah dia, ikrar dengan lisan dia panggil, baca dengan lidah 2 kalimah syahadah. Ini bagi orang hak nak masuk Islam lah. Ada berbagi orang hak Islam dah pandangan yang muktamad. Kalau dia lahir tu daripada mak ayah ye Islam dah, maka budak ni tadi terus jadi Islam selalu. Selepas balik pun tidak wajib dia mengucap. Itu pandangan muktamad mazhab kita. Ada lagi qaul muqabil, wajib mengucap sekurang-kurang sekali selepas balik. Itu ada satu qaul, satu pandangan. Walaupun dia lahir mak ayah Islam dah, lepas dia balik wajib juga dia mengucap sekali untuk mengesahkan iman dia. Tapi tu pandangan hak tidak kuatlah. Dia muktamad, tak wajib. Ada orang kafir nak masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu ucapan 2 kalimah syahadah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak sebagaimana maklum kepada kita, ucapan 2 kalimah syahadah atau disebut syahadatain. 2 kalimah syahadah. Mazhab kita wajib asyhadu yang pertama dan wa asyhadu yang kedua wajib. Tak memada seorang tu nak masuk Islam sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pada. Kalau orang kafir tu nak masuk Islam, dia pun baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pada. Wajib kena asyhadu dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tu pun wajib. Tu. Cuma kalau seorang dia nak masuk Islam tu payah nak baca, lidah dia, lidah
tidak biasa baca Quran Arab. Mungkin payah dia nak sebut asyhadu la ilaha illallah tu mudah. Dia sekadar untuk meringankan dia. Tak ada masalah lah dia nak sebut payah. Kita berpegang kepada qaul mazhab Maliki, ia kata pada dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekadar tu baca tu. Apa kira Islam lah. Lepas-lepas ni dia duk belajar, lidah dia lembut sikit ke, suruh dia ulang semula asyhadu tu. Sebagai nak mengambil hak mazhab kita, nak keluar daripada khilaf. Kita hak Islam dah sekadar nak tajdid iman, sekadar nak memperbaharui iman kita. Takut dalam sari-sari kita duk kecek, takut ada benda-benda hak salah dengan akidah, takut ada terlepas kecek yang menjatuhkan kita ke dalam murtad tanpa kita sedar. Wa na'udzubillah. Maka kita pun bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak payah asyhadu pun tak apa dah lah. Pasal kita Islam dah. Kita keyakinan tu ada dah. Tinggal kita baca sekadar untuk buat amal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun setengah daripada zikir yang ulama-ulama doa ajar, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu zikir lah. Di pintu Kaabah tu ada tulis lagu tu. Dia dua bulatan tu kan. Bulatan pertama tu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bulatan kedua tu Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu nak buat amal sebagai zikir pun tak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada. Kena bagi atas lah. Sebab ada anna tu. Ada anna, kemudian jadi Muhammada. Kalau kalau orang lelaki be tu, dia tak ada wa asyhadu anna Muhammada. Tak ada wa. Dia pakai asyhadu anna Muhammada selalu. Kalau mengucap dia ada wa asyhadu. Sebab nak menunjukkan kata kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kepada Nabi tu kena hipung sekali. Sebab tu ada dan tu. Aku bersaksi Allah sahaja Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mesti hipung dua tu baru jadi orang Islam. Kalau semata-mata percaya kepada Allah, dia tak percaya kepada Rasul, maka tak jadi Islam. Dia jadi ada wa tu. Kalau be tak payahlah. Qomat tak payahlah. Wa tu. Mana ada orang qomat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, mana ada? Asyhadu anna jugalah. Artinya terjemahan. Arti dengan makna terjemahan. Dua kalimah syahadah tersebut, aku menyaksi. Sini ya setengah daripada orang-orang yang tidak mengikuti pengajian ilmu akidah dengan betul. Dia menimbulkan persoalan-persoalan. Dia buat orang pening, sengaja buat orang pening. Dia kata asyhadu, aku bersaksi. Bila dia mau kelih dia tu. Bila dia mau saksi, dia mau tengok bila Tuhan. Peninglah kita nak jawab. Bila masa tengok, dia mau tak tengok, lepas tu dia mau saksi kat mana. Tu dah. Orang pun pening. Tapi dia tak boleh jawab apa juga. Kalau dia hurai tu tak apa juga. Ni dia tanya orang pening. Dia pun dia rayak, dia mengaji tak habis. Dia wiskat tu dah hajarlah, dah kata ngaji tak habis. Masalahnya suka menimbulkan persoalan-persoalan, sengaja nak buat orang pening. Nabi lagi menakut-nakutkan umat Islam. Nabi lagi sama-sama saudara su Islam ni, Nabi lagi menakut-nakutkan. Sengaja kita tanya soalan payah-payah, orang pun jadi pening.
Orang pun jadi bimbel, tak sah lagi kau email kawin lagu mana. Tu sengaja duk menakut-nakut ke Nabi lagi. Tak boleh buat KJL lagu tu. Makna menyaksi situ bukan dengan makna kita kelih dengan butir mata. Menyaksi dia pun tambah sikit. Dan aku mengaku. Aku menyaksi dan aku mengaku. Tu dia hurai dah tu. Asyhadu aku menyaksi dan aku mengaku. Mengaku tu huraian kepada menyaksi tu. Makna menyaksi iaitu mengaku, memperakui dengan sepenuh hati, tidak ada sebagai keraguan. Itulah makna menyaksi. Dan aku mengaku dengan lidahku. Tu tafsir dia lah belakangnya. Kalau kira asyhadu tu aku bersaksi tu ya. Dan aku mengaku dengan lidahku. Ia mana pengakuan lidah tu. Golik-goliknya lagu tu lah. Pegangnya hati dia. Kita duk sebut tu, dia lagu ni lah hak kita mengaku di dalam hati kita. Tu makna. Kalau kita tanya apa makna menyaksi, bila demo kelih tu menyaksi dengan makna mengaku. Bukan dengan makna kelih. Apa demo tanya bila kelihnya? Tu lah. Kalau dia kata tak boleh kena kelih. Kalau kena kelih makna demo pelawak lah. Mana boleh tengok tu tu dah. Biar dia pula pening. Duk pening orang kerja. Ada orang pasang lagu tu. Ada. Ada satu hamba kenal. Orang duk ngaji ilmu akidah ni, dia pergi soal sore-sore. Dia tak ngaji pun. Tapi sayang-sayang dia duk ngaji kitab-kitab akidah, dia pergi soal. Dia kata duk ngaji tu setara mana mu kenal tu hidup soal pelik-pelik. Dia mau ni pun setara mana setara kita ngaji tu tak boleh nak tahu setara mana. Mengucap asyhadu bila mu tengok tu tu pening orang nak jawab. Kena royak dia bersaksi dengan makna mengaku dengan hati. Bukan dengan makna kelih dengan mata. Dia kata kena kelih. Dia mau kelih bila? Kena tanya dia mula. Bila dia mau kelih? Kalau dia mau kata dia mau kelih tu sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah jatuh murtad. Kalau dia mau kata dia mau kelih tu di dunia dalam keadaan jaga, dalam keadaan khabar. Dia mau kata dia mau kelih tu sepakat ulama jatuh murtad. Royak dia atas muka gitu. Dia mau kelih bila? Cuba ya. Dia mau royak betul dia mau kelih dengan mata kepala sepakat ulama dia mau murtad. Ambo pun tak kelih. Tak dosa-dosa orang lah. Ngaji molek. Ni minat menimbulkan persoalan-persoalan. Sebab tak memahami ilmu akidah molek. Ada satu orang ustaz, orang Kedah. Dia ajaran dia ni telah difatwakan sesat oleh Majlis Agama Kedah. Tapi duk ngajar kata lagi dalam internet tu, nampak duk ngajar lagi. Dia katakan kita sakit cari obat. Padahal yang memberi sembuh Allah Ta'ala. Kita duk cari obat, tidak syirik dia tu. Tidak syirik. Dia cari ke obat, cari ke doktor, tidak syirik. Dia kata pergi cari obat, pergi cari doktor, syirik dia kata. Ni tak faham ilmu akidah. Cari obat, cari doktor tu bukan kita meyakini doktor dia obat tu boleh memberi sembuh. Tu hanya asbab ikhtiar dan usaha sahaja. Yang memberi bekah sembuh Allah Ta'ala. Pas syirik ke mana? Dia kata tidak syirik. Tu dia kata. Lepas tu dia kata ujung-ujung. Tapi ambo demik pun ambo terlepen adu. Go. Syirik belaka pun kita ni. Ada gitu. Mana sabar. Pas kalau dia mau syirik, dia mau mengajar apa? Tu tak faham ilmu akidah molek. Tak faham nak bagi sebab, nak bagi ikhtiar usaha, tak faham. Tapi dia mengajar usaha tu dalam internet tu. Fatwa tu bidah tu Majlis Agama Kedah, ajaran sesat.
Ya tak boleh ngajar dah kedah. Cuma nampak dia ngajar tu ke balasa ke rumah-rumah orang gitu nampak. Dah. Ni faham ni. Nah, dia diri pun tak jelas. Ada satu orang ustaz telefon dia. Dia mau duk ngajar-ngajar ni. Kubah akidah nampak keliru molek ni. Dia mau ngaji kitab gapo akidah. Dia mau boleh ngajar orang tu. Tu orang tanya dia. Dia pun kata ngaji kitab hikam. Hikam ni kitab tasawuf, bila kitab akidah. Boleh dia kata ngaji kitab hikam dia, kitab akidah. Hikam kitab tasawuf, kitab pun tak kenal lagi. Tapi dia buat munah orang. Dia kata syirik. Dia munah orang. Banyaklah isu dia tu. Ayatnya kesesatan tu tersebar dan ramai sangat orang-orang ya tidak jelas masalah akidah ni. Masalah akidah, masalah iman, masalah qada qadar, ramai sangat tak jelas. Tu. Makna mengaku ya menyaksi dengan makna mengaku. Mengaku dengan hati tanpa sebagai keraguan bahawa tiada Tuhan. Tiada Tuhan, kita dia panggil nafi. Tak ada Tuhan, nafi. Melainkan Allah, tu isbat dia panggil, menetapkan. Tak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Allah je. Tu Allah jah bahasa kita. Tu dia panggil isbat, menetapkan. Tak ada Tuhan, nafi. Hak adanya Allah saja. Itu dia panggil isbat, menetapkan. Sebab tu dia panggil kalimah la ilaha illallah ni kalimah nafi dan isbat. Mana nafi? La ilah tu lah, tak ada Tuhan. Mana isbat? Illallah, Allah saja Tuhan. Tu. Pas kita nafi gapo bagi tak ada dah. Tuhan sebenar-benar memanglah Allah Taala saja Tuhan. Apa beda apa lagi kita duk nafi tiada Tuhan. Padahal memang tak ada. Nak nafi gapo lagi bagi memang tak ada. Tu nak menunjuk ke kata, ya kita nafi ke tu nafi ke dakwa. Memanglah Tuhan tak ada kecuali Allah dah memang tak ada, patut tak payah nafi dah lah bagi tak ada. Misal kata kita memang tak ada kereta, nak nafi gapo lagi? Memang tak ada. Ni. Okey tahu belaka, memang tak ada kereta kita. Okey kita nak pergi royak kau kau tak ada kereta tu. Nak royak gapo lagi orang tahu belaka dah. Napa? Kalau nafi ni, nafi di sini dengan makna menafikan dakwa orang-orang kafir. Orang kafir duk dakwa ni Tuhan, berhala Tuhan, Nasara duk dakwa Nabi Isa tu Tuhan. Tu dakwa tu kita menafikan. Sebab itulah nafi tiada Tuhan tu. Apa dah? Sebab dakwa tu banyak, dakwa palsu. Kadang-kadang kita orang Islam pun terpengaruh. Lalu ke ketik sia, Tuhan pok dia tu. Kita duk panggil Tuhan ke berhala tu. Tuhan apanya memang bukan Tuhan, tu anak patung. Kita pula terpengaruh dia mau duduk panggil Tuhan. Kita pun Tuhan pok dia. Tuhan pok dia Allah lah. Apa kita duk panggil Tuhan juganya? Tu. Tapi sekadar pada nama ialah hakiki Allah Taala. Tu sekadar kepalsuan. Kita ada Tuhan pok dia, Tuhan palsu pok dia lah. Patut tak boleh letak nama Tuhan peti hari lagi. Tu dia. Jadi kita menafikan dakwa Tuhan palsu tu. Tiada Tuhan, tak ada belaka, bukan belaka hak lain kecuali sebenar-benar Tuhan Allah sahaja. Allah saja kita panggil. Kalau ngaji kitab Baqaratul Amani pada la ilaha illallah
terjemuh tiada Tuhan melainkan Allah. Makna ni bagi yang kita boleh faham. Apa makna tiada Tuhan melainkan Allah? Allah jah Tuhan. Itu makna la ilaha illallah ni, Allah jah Tuhan. Kalau kata Allah Tuhan, boleh jadi ada lagi hak lain Tuhan. Cuma Allah salah satu daripada Tuhan. Tapi kalau kita bubuh jah, tak ada dah hak lain. Allah jah Tuhan. Hak lain tak ada. Dah kata dah dia jah. Nampak? Dia sahaja. Kalau bahasa ilis sikit kan, Allah jua Tuhan. Bila kata Allah jua Tuhan, hak lain tak ada. Nampak? Itu makna la ilaha illallah. Kalau kita tanya apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tu terjemuhan. Tukar bahasa, tu bukan makna. Makna ni yang boleh difahami. Apa yang boleh difahami daripada kata tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jah Tuhan. Allah Tuhan, hal lain tak ada. Tu. Dan bila kita mengucap kata Allah sahaja Tuhan, wajiblah kita membawa mari dalil-dalil untuk menguatkan dakwah kita. Ada kita kata Allah Tuhan, orang kafir pun kata ada Tuhan dia. Apa mana nak membuktikan kata betul Allah Ta'ala sebenar-benar Tuhan? Setengah tafsir dia panjang lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar kecuali Allah. Biasa baca lagu tu? Biasa dah. Ayat tulis la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar kecuali Allah. Mana hak lain tidak sebenar. Allah Ta'ala ni lah ya sebenar. Apa mana bukti mengatakan Allah Ta'ala ni sebenar Tuhan? Orang kafir pun kata Tuhan dia sebenar. Tidak. Orang Nasara kata Tuhan dia sebenar. Pas kita mengatakan Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Mana dalil? Kena bawa lah. Tu kita kena ngaji sifat-sifat Tuhan, ciri-ciri ketuhanan. Kena mengaji tu dalam bab akidah lah. Kita nak masuk alil depan nanti. Kita ngaji akidah, nak beri kejap kita berani kata Allah Ta'ala sebenar-benar Tuhan, hak lain pelawak berlaku. Dia betul dakwah kita dengan segala hujah-hujah. Tu dah. Dia ada fahaman yang menganggap semua agama ni sama berlaku. Ada. Semua agama ni comel berlaku nak kepada kebaikan, nak kepada jadi molek, sama ya. Mana-mana agama pun tak kira lah Islam ke gapo ke, ada faham lagu tu. Faham lagu ni sesat lah. Mana boleh sama konsep akidah kita dengan konsep akidah orang kafir, tak sama dah. Pas Tuhan yang kita dakwa dengan Tuhan yang dia dakwa, tak sama dah. Lagu mana nak kata agama tu sama? Kadang-kadang kecek ni orang cerdik pandai. Puak-puak duk ngaji tinggi saja tapi duk kecek tu semua agama sama ya, nak pada kebaikan berlaku. Tak apalah agama mana-mana asal keju dia tu. Tidak. Tak kira lah Islam ke Buddha ke, asal keju ya. Ada faham lagu tu. Kita kena ngaji nak mengesahkan dakwah kita. Sekadar kita sebut tu, sekadar kita mendakwa bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah sebenar-benar Tuhan yang disembah. Okeylah, jadi Islam lah. Kemudian kena buat mari dalil dan hujah-hujah menguatkan dakwah kita tu dan membatalkan dakwah orang-orang kafir. Itu ngaji dalam ilmu akidah. Dalam Quran sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, bahwasanya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Rabb kami Allah, Tuhan kami yang sebenar-benar Allah. Ulama tafsir bukan kata saja. Bukan cek Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah. Bukan lagu tu.
Makna mereka yang berkata, yakni mereka yang meyakini dengan sebenar-benar beserta dengan segala dalil-dalil bahawasanya Allah Tuhan yang sebenar. Dia mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan ilmu. Bukan kenal Allah dengan nafsu. Kau rasa Tuhan gini, kau rasa gini, itu dengan nafsu. Dia kenal Allah Ta'ala dengan ilmu. Dia belajar, dia kenal Allah Ta'ala dengan sengerti, dan dia mengiktikadkan dengan hati dia, meyakini, kemah molek dengan hati dia, beserta dengan segala dalil-dalil. Itu ulama tafsir. Bukan kecek saja. Kemudian setelah kemah pegangnya dia bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan. Thummastaqamu. Kemudian istiqamah mereka itu, sentiasa melazimi mereka itu, yakni ulama tafsir melazimi di atas mentaati perintah Allah. Ada perintah yang wajib, sunat, makruh, haram, kita taat kepada perintah itu. Dia sentiasa melazimi membersihkan hati dia daripada sifat-sifat tercela. Dia sentiasa melazimi mendidik hati dia dengan sifat-sifat terpuji. Itu makna istiqamah situ tu. Maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiada ketakutan atas mereka itu dan tiada kesedihan atas mereka. Tak ada kena takut gapo dah. Hari kiamat tak ada kena bimbang, tak ada kena takut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada dia dan dia pun redha terima pemberian anugerah daripada Allah Ta'ala. Hari kiamat tak ada kena takut gapo. Nak takut gapo kita hidup atas dunia, kena Allah Ta'ala sebenar-benar dah. Akidah kita betul kemah molek dah. Pas kita istiqamah taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kalau dia suruh belajar, kita belajar molek. Kalau dia suruh buat sifat-sifat keji, kita buat. Suruh masuk sifat-sifat mahmudah, kita masuk. Ada nak takut gapo? Hari kiamat mudah-mudahan fala khaufun alaihim, tak ada takut gapo dah. Kita selesai dengan Allah Ta'ala. Hak takut-takut ni hak tidak selesai. Tak selesai. Takut saja duk main takut. Kita takut Tuhan. Pas selesai kedok kewajipan. Tu bukan takut, tu berani tu. Maya tak belajar, sifat-sifat Tuhan tak belajar, tu bukan takut, tu berani. Orang takut ni belajarlah. Tunaikan kewajipan dia. Itulah takut. Ni ada pula takut tapi tak belajar. Tu bukan takut, tu berani dengan Allah Ta'ala. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada duka cita, tak ada bersedih. Nak sedih apa? Dah selesai kewajipan kita. Ayat selagi lebih kurang juga dengan ayat tadi. Pala supo. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhan kami Allah. Dengan makna dia meyakini dengan segala dalil-dalilnya. Tsumastaqamu, kemudian istiqamah di atas perintah Allah Ta'ala, dia taat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Pala sama. Tapi dia tu lain. Tadi tiada sedih, tiada takut. Hari kiamat tak ada kena takut pada neraka. Tak ada kena takut, tak ada kena bimbang masuk neraka, tak ada. Ni pula tatanazzalu alaihimul malaikah. Nescaya diturunkan kepada mereka para malaikat. Ulama tafsir yakni dekat dengan waktu kematian dia. Kalau ketika dia hidup tu belajar ilmu akidah molek, pegangnya dia betul molek. Duduk pula taat kepada segala perintah Allah Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat dia nak mati, diturunkan bagi mereka itu para malaikat. Malaikat tu ayat ke apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Lebih kurang dengan tadi. Malaikat tu ayat, jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah. Bui khabar gembira dengan syurga pula. Tak mati lagi ni. Malaikat mari, jangan takut, jangan bimbang, sedek using.
Nak mati, nak berpindah alam pun tak sedek pusing, jangan duk takut. Moga orang nazak ni kat serba bimbel lah. Mari teringat belakang Allah banyaknya tak selesai. Duk bimbel ke go tu, bimbel ke go ni. Ada belakang. Lepas tu takutlah dia tu. Nak mati tu. Turun malaikat. Mari raya alla takhafu wa la tahzanu. Tak sedek takut, tak sedek bimbel. Ulama tafsir ke tak sedek takut hak mu nak tinggal. Tak sedek takut, ada tak? Tak sedek takut hak mu akan jumpa hari akhirat. Hari akhirat esok mu mati, gapo nak jadi dalam kubur, gapo nak jadi pada mahsyar, tak sedek takut tu. Pasal akidah kemah molek dah, pegangan betul belaka dah, mu hidup taat kepada Allah Taala, takut gapo? Tu tak sedek takut. Wala tahzanu, jangan duk bimbang dengan barang yang demo nak tinggal. Dunia demo ni. Yang demo nak tinggal gapo dia? Nak tinggal anak bini, nak tinggal anak kecil, nak tinggal rumah. Tak sedek takut, tak sedek bimbang, tak sedek bimbang. Bimbang gapo dia nya? Rezeki Allah Taala berlaku. Anak kecil pun dia nak jaga. Rezeki Allah Taala. Ni. Atuk lelaki kita guano. Tak sedek bimbang lah, ini nikah lain lah apa ni. Payah apanya. Ni. Duk bimbang apa dia lah, nak gosok baju dia. Nanti nikah lain lah. Ni. Bimbang apanya. Contohlah tu. Sedek bimbang nak tinggal ni, sedek bimbang. Rumah kita, lagu mana rumah kita, sedek bimbang lah. Adalah tu. Urusan kukuk mana dia bagi saka apa pandailah tu. Nak takut gapo dia nya. Nya adalah tu. Lagi ada ayah, ada mak gapo kan, apa dia nak cara mak kita. Sedek bimbang lah, ada rezeki dia. Ada rezeki dia. Wa absyiru bil jannah. Dia bui khabar gembira dengan syurga. Nak jumpa syurga ni. Besar pada dunia hak duduk lagi ni. Payah apanya. Dia malaikat tu. Mai royak tika nazak tu. Tias tengok orang mati sengih. Ada duk nampak malaikat tu kecek. Ada tak sengih tu mati. Kita tengok pun Allah duk senyum tu. Tak senyum kan malaikat tu mai kecek. Sedek bimbang, sedek bimbang. Mu nak jumpa syurga ni. Sengih tu mati. Ngada? Dia teriak tu. Ada air mata teriak. Dia dari segi husnul khatimah ni, pengakhiran ia baik, pengakhiran ia buruk. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, pengakhiran yang baik ni husnul khatimah, mati di atas iman. Rupa mati lagu mana tak kisah. Tapi kalau dia mati atas iman, pengakhiran yang baik. Mati tidak atas iman, pengakhiran yang buruk. Walau comel lagu mana pun. Ada orang kafir mati comel. Ada. Orang comel mati. Kecek dengan anak-anak dia, nak kira dah mati. Ada yang kafir lagu tu. Tu. Sami Buddha duk tapo dalam ketik dia, mati belesel gitu. Semua kata mati comel, mati comel. Tapi nak menentu comel tak comel, mati atas iman, kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun rupa tak comel. Mati aksiden mabuk. Tak comel lah rupa. Tapi berimeh kedok dia ketika mati, dia percaya kedok kepada Allah, pada Rasul, percaya. Comel lah mati dia. Husnul khatimah. Tapi pastikan iman dia betul-betul sahih, betul sah. Jangan iman dia meraba-raba. Bobo-napo. Dah ni. Kita duk ngaji molek ni kemah iman kita. Pegangnya kita betul molek, tak seduk bimbang. Mati husnul khatimah. Agak-agak gitu ya. Muka Imam Abu Hasan Asy'ari sebut lagu tu. Tokoh akidah besar. Tokoh terbesar lah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia sebut lagu tu. Dia dijanjikan oleh Nabi ni.
Imam Abu Hasan Asy'ari ni disebut dalam Quran ni. Bukan main-main okey. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Quran duk puji. Siapa-siapa yang murtad daripada agamanya, Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang mana kaum ni Allah Ta'ala kasih kepada dia dan mereka pun kasih kepada Allah. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala dan tidak takut dengan orang-orang yang mencela dia. Orang duk kencela, keji dia, kata gapo pun dia tak bimbang, tak takut. Tak terkesan. Bila orang murtad, Allah Ta'ala bakit ke satu kaum. Bila ramai murtad, Allah Ta'ala bakit ke dia ni untuk berjuang betul semula akidah. Turun ayat ni, Nabi pergi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, Nabi kata, kaum ini daripada keturunan kamu. Imam Abu Musa al-Asy'ari ni sahabat. Daripada dia lah lahirnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Menyusung sifat 20 ni. Dia sebut mana? Husnul khatimah, mati atas iman, walau rupa tak comel sekalipun. Mati belah mabuk, tak comel lah rupa. Mati teka duduk tengok TV, tak comel lah. Tapi kerana atas iman, maka dianggap husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Pastikan iman yang sahih. Jangan iman ya meraba-raba, tak tahu mana, pegangnya bobo apa, tu tak silah. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, yakni Allah jah Tuhan, dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah. Nabi Muhammad, ya maklum tu lah Nabi tu. Sini pun ada juga orang bersoal, Muhammad mana? Dia tanya. Boleh kita tanya. Ni, biasanya ada? Tak biasa? Ada kecik lagi tu. Ajaran hakikat lah kononnya. Ilmu hakikat, ilmu sebenar. Ilmu hakikat, akidah tidak. Dia nak panggil ilmu sebenar tu selesailah fardu ain. Ni hak wajib. Dia kata ilmu hakikat, akidah tak selesai. Inilah hakikat sengotinya. Ni atas dasar ilmu hakikat. Muhammad mana? Ya tu. Tidak. Kalau kita kata Muhammad Nabi itulah. Apa kalau Muhammad Nabi, apa Nabi ngucap, dia sebut nama dia sendiri. Nabi ngucap ke mana? Sebut nama dia lah. Wa anni Rasulullah. Aku ni Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini Rasulullah. Tidak. Bapa dia sebut nama dia diri. Takkan dia menyaksikan diri dia sendiri. Dia buat soalan. Tidak. Kedai kopi ya. Bukan majlis ilmu pun. Dubah Muhammad mana dubah. Nasabah Muhammad itulah. Hak maklum tu. Semua ulama sebut lagu tu. Apa tu okey lah semua ulama tak faham belaka dia masa orang faham. Ada Muhammad lain pula. Muhammad dalil diri lah. Macam-macam lah istilah dia tu. Muhammad hak maklum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan daripada Allah. Rasul-rasul mana utusan. Kita biasa dengar ke risalah. Risalah tu mana surat lah. Surat ia diutus, surat ia dihantar, tu risalah. Surat. Rasul makna pembawa risalah. Ia diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mari mengajar kepada umat. Tu. Banyaklah hak Nabi bawa tu banyak. Bawa dalam masalah akidah, bawa dalam masalah hukum, bawa masalah tasawuf. Tu ia paling utama. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
bahawasanya aku ini dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak tasawuf. Tidak. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dibangkitkan rasul tu yang pertama untuk membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Akidah. Dia mari tunjuk dalil-dalil kekuasaan Allah. Akidah. Ayat tu makna dalil-dalil, tanda-tanda. Apa dia? Akidah lah. Wa yuzakkihim. Dia membersihkan hati para sahabat tasawuf. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia ajar kitab, ajar hukum. Wal hikmah dia kebijaksanaan. Dalam hukum nak menetapkan hukum kena ada kebijaksanaan. Akidah, fiqh, tasawuf. Jelas Allah Taala raya. Tidak. Bila-bila jelas pun duk ngomong ngaji benda tak wajib. Tidak hak wajib, terbabah tak cara-cara. Gomo benda tak wajib paksu dah. Surah Jumaat baca nak Jumaat kalau orang jata ya. Rakaat pertama sunat baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua sunat baca surah Al-Munafiqun. Tu surah Jumaat lah ayat tadi tu. Dia Allah Ta'ala yang membangkitkan kepada Rasul di kalangan kamu sendiri, yakni di kalangan manusia. Bukan jin, bukan malaikat dia, manusia. Tujuannya yatlu alaihim ayatihi. Itu yang pertama, membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mengajar kepada umat tanda-tanda kekuasaan Allah. Akidah lah. Akidah ni kita baca tanda kekuasaan Allah. Apa dalil Allah Ta'ala berkuasa? Apa tanda? Alam ini. Alam ni menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa. Apa dalil Allah Ta'ala itu maha menentukan alam ini? Nampak? Jadi tu akidah. Kemudian wa yuzakkihim, dia membersihkan hati para sahabat. Tasawuf lah. Tasawuf ke ilmu membersihkan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia ajar kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Ajar hukum lah. Dalam Quran itu terkandung hukum hakam dan kebijaksanaan. Hukum tanpa kebijaksanaan tak jadi. Dia kena ada kebijaksanaan, ijma' dan qiyas. Dia panggil. Sumber hukum ni bukan Quran hadis saja. Ada lagi ijma' dan qiyas. Tu hikmah, kebijaksanaan. Nak menetapkan hukum perlu bijaksana. Moga masalah hukum ni banyak. Masalah lagu tu, lagu ni, kena bijaksana. Nak cari dalil daripada Quran hadis, kena bijaksana. Ada cukup tiga. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Daripada kamu umat manusia, khususnya kafir Quraisy ni, sebelum ni di dalam kesesatan yang sangat nyata. Mu sesat lama kening. Siapalah mari tiga ajaran ni yang dibawa oleh Nabi. Yang tegar Quran saja. Bela-bela tu tak cara ke akidah, tak cara ke fiqh, tak cara ke tasawuf. Apa? Duk ngaji benda-benda hak tidak wajib, kewajipan tidak selesai. Kewajipan tak selesai. Itu kena beri perhatian molek. Kena beri perhatian molek. Kadang-kadang orang-orang ngajar pun tidak fokus kepada hak wajib-wajib ni. Ada orang ngajar sendiri pun tak kemah. Ilmu dia sendiri pun tidak kemah. Dan nak buat mana? Dia sendiri tak nyata, tak jelas molek lagi. Gapo bagi wajib, gapo bagi hak diperlukan oleh orang awam, dia diri tak jelas. Tu ya tak habis-habis ngajar sirah Nabi, cerita sahabat palsu. Akidah tak ngajar. Kalau masjid tu ada dah orang ngajar akidah, fiqh, tasawuf, kita nak mari buka sirah pula, tak ada hal lah. Kita faham lah. Ni masalah. Masjid ni ada orang ngajar. Ada sekali seminggu. Ngajar apa? Ngajar akidah. Tak apa mau buka sirah pula. Dah ada ngajar akidah, buka fiqh lah. Buka sirahnya. Ni fiqh tak ada lagi ke? Pelik sungguh. Tidak mengutamakan apa yang wajib.
Tu ya kalau tengok tu guru pondok, gilah mana pun akidah, fiqh, tasawuf. Akidah, fiqh, tasawuf. Mula hayat sini pasir tumbuh. Mahir 4 mazhab. Nah, duduk Mekah tu mahir 4 mazhab. Dia mahir bab fiqh. Kelik kampung ngajar orang kampung mazhab Syafi'i. Nah, lepas tu ngajar akidah, ngajar tasawuf. Kalau kira dia mahir 4 mazhab tu, kalau dia nak nyahu, nah ajar 4 mazhab lah. Baru nampak bisa sikit. Ni, duk main mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, ajar mazhab Hanafi sekali. Nah, ajar mazhab Maliki sekali kalau nak nampak bisa lah. Tapi mahir-mahir dia klik kampung ngajar mazhab Syafi'i, ngajar akidah, ngajar tasawuf. Dah kau tu kewajipan. Nah, token cara akidah fiqh tasawuf sama. Hang dah dah ni kewajipan. Selesai ni lagilah. Nah, dah selesai dah akidah fiqh tasawuf. Okey lagilah. Nak ngaji ke apa ngajilah. Tapi biar selesai ni. Nah, masalah ramai tak selesai. Kita duk lorak ke hak lain dah. Tu masalah. Ada orang minta kepada hamba, dia minta dia tanya asalnya, dia tanya ada ke sebuti kitab hak cukup lekat akidah fiqh tasawuf hak wajib kita kena tahu. Dia kata hak cukup lekat lah. Kita siap campur dia tu pening. Mana bab akidah bab fiqh tu campur dengan hak sunat-sunat pening kita dah. Hak mana kata kalau fiqh kat hak wajib saja dalam tu. Kalau tasawuf hak wajib saja. Biar dalam sebuti kita ada. Hamba tu nengung-nengung tak ada biasa. Kalau kita akidah kan, dia cara bab akidah hak sunat-sunat tu banyaklah dia masuk bela-bela tu. Nak menguatkan dakwah tu banyaklah. Benda-benda sunat dia masuk Nabi mudah faham, dia buat contoh-contoh. Fiqh pun sama. Walaupun dia cara bab fiqh, kadang-kadang ada juga benda-benda sunat dia selit-selit sikit. Cara bab semaya ada juga sunat-sunat semaya. Kitab penawar tu bab tasawuf memang cukup benda wajib, tapi banyak jugalah cerita-cerita dia buat masuk untuk menambah kefahaman. Nak cari yang betul-betul cukup hamba kata tak ada. Payah sikit tu. Lepas tu dia berkata boleh ke kalau tolong hipung. Dia minta tolong hamba lah. Dia minta tolong hipung. Biar jadi akidah fiqh tasawuf hak wajib ya. Dia duduk ala sebuti kitab. Dia minta tolong tulis asalnya. Hamba kata nak tulis kitab ni lelah weh. Payah nak tulis kitab ni. Depan kelas-kelas kita ni pula kan lebih-lebih lagi lah, tak layak lagi. Cuma hamba duduk dengar tu kan, hamba kata gini, kalau hipung boleh, kita tulis hipung. Makna kan kalau bab akidah, kita ambil daripada kitab Risalah Tauhid ko, ambil daripada kitab Misbahul Munir ni ko, kita ambil hak wajib-wajib ya. Kita ambil susun semula, ambil hak wajib-wajib, hak tak wajib tu kita tak ambil lah. Kita ambil hak wajib-wajib susun semula biar cukup. Tapi hak wajib lah kita ambil daripada kitab Misbahul Munir ni. Kitab fiqh kita carilah kitab-kitab fiqh. Safinatun Najah ko, Yakutun Nafis ko, walaupun dia banyak dalam tu, tapi kita ambil hak wajib-wajib, kita masuk setepat. Hak tasawuf tu kita ambil lah kitab Arba'in Imam Ghazali ko, tu hak cukup tu ilmu tasawuf. Tapi banyak dalam tu, hak sunat-sunat pun banyak, kita pun ambil susun hak wajib-wajib saja, letak setepat. Kalau lagu tu boleh. Orang kata boleh minta tolong buat aja tu. Dia duduk nengung-nengung tu, ingatnya nak start buat boleh puasa ni. Puasa banyak masa sikit kan. Dia ingatnya kita nak buat lah lagu tu. Mana kitab Misbahul Munir ni kita tarik hak wajib-wajib lah. Hak wajib-wajib kita tahu. Kalau kata dalil tu dia buat mari 3-4 ayat Quran, kita ambil so lah. Hak mustahil. Kalau fiqh tu kadang-kadang dia buat mari dalil. Apa dalil rokok, dalil sujud, kita tak sambil lah tu. Ambil hak wajib-wajib lah. Lepas tu kita susun setepat. Ingat-ingatnya hajat-hajat tu nak buat boleh puasa ni. Dia harap-harapnya sebelum habis puasa tu makna dia siap lah. Supaya lepas raya tu kita boleh buka selalu. Tapi tidak hamba tulis sendirilah, cuma hamba ambil daripada kitab-kitab. Dia kata hamba minta tolong sekali dia tu.
Lepas tu kita lepas peraja kita boleh buka lah. Mana wis selesai hak wajib. Tu dalam cadangnya dan dalam perancangannya. Tu dah. Jadi gedok wallahu alam. Takut-takut boleh puasa logat muka lain pula. Muka dia sebagai pecing lah. Pecing ni yang pun ada sejik lah. Buat pecing molek-molek ada buka kebun pula. Derancangannya boleh puasa ni start pakat-pakat doa kalau jadi alhamdulillah. Mana kata sekadar nak pelepas kewajipan kita boleh ambil hak ni hak telah disusung ni. Tu dah. Dia kita tanya 2-3 guru pun ada dah ke hak pesen lagu tu. Tu guru hang pun ngiling belaka lah setakat ni. Tak ada tu. Tu dah. Seorang babo ni kata sulam mubtadi tu susung banyak gitu. Tapi gak banyak juga capu dia. Memang sulam mubtadi tu banyak jugalah capu. Apa ada tempat-tempat tu tak cukup hak wajib. Dia kata kalau boleh susung comel juga. Tu dah. Sekadar untuk lepas kewajipan sahaja. Tu pakat-pakat doa lah, mudah-mudahan jadi insya-Allah. Muka laptop ada laptop sumbangan hari itulah. Hak kupu hari tu kan. Ni pun barang ni beli dengan sumbangan belaka ni. Hak sumbangan tu laptop tu ada insya-Allah lah. Kita pakai laptop tu mudah-mudahan hak mana menyumbang hari tu dapat bahagia jariah dia lah. Harap-harap kalau jadi. Dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Dah kata Nabi sebagai Rasul, sebagai utusan. Kena bawa dalil. Apa hujah mengatakan Nabi ni benar dia ni Nabi? Kalau orang kata takut bukan Nabi takut dia nyamai boleh jadi. Jadi mana hujah? Mana hujah? Kena ada hujah kita nak menguatkan betul Nabi Muhammad ini sebenar-benar Nabi. Dia kalau dia Nabi lagu mana sifat dia? Takut ada yang kata betul lah dia Nabi tapi takut dia pelawak sikit sebanyak. Muka manusia tak boleh kira. Kita kena bawa hujah bahawasanya Nabi ni tidak pelawak. Syariat dia bawa ni betul dah. Dia ada golongan anti hadis. Ada. Anti hadis ni dia tolak semua hadis. Bagi dia banyak takut tambah. Quran kita nak. Ada golongan anti Quran. Quran ni belum tentu daripada Tuhan. Kita nak hadis sahaja. Ada juga. Anti hadis ada, anti Quran pun ada. Tu pahaman moden banyak duk tubi lah ni. Golongan murtad pun ada geruk dah lah ni dalam Facebook mana tu. Popok orang Melayu lah. Golongan orang Melayu yang murtad, dia buat geruk dia pula. Tu ada. Hamba bagi tengok 2-3 hari baru ni. Saya buat tak. Dia kata ustaz tengok, hamba buka. Popok murtad saja duk ala tu. Duk badi hina Quran, hina Nabi, hina agama. Dia duk tunjuk kesalahan Quran kononnya. Padahal abang tak erti apa satu belaka. Tu. Tapi ada grup dia, orang Melayu saja. Budak-budak sama tengok kadang-kadang. Ada duk ala grup tu. Kadang-kadang kita orang veteran, orang lama ni tak tahu dah. Tak jaga dah. Anak cucu kita. Tu kita kena belajar siapa kita boleh terang kepada anak cucu kita. Tu asas-asas akidah tu. Sebab anak cucu kita ialah bekalan kita lepas kita mati. Tu bekalan kita. Jangan kita kata lah ngaji akidah nak pakas seorang ni. Ada anak cucu kita. Aku kita tak boleh hajar kitab pun mana kita boleh royak asah-asah kepada dia. Tuhan ni so boleh makan nasi gitu ya. Tuhan ni so tak ada supaya Tuhan. Dalilnya gini. Boleh makan nasi. Anak cucu kita boleh suap nasi. Hak wi kenyang ni Allah Taala. Bukan nasi. Gambar mana orang makan nasi tak kenyang.
Tu. Supaya dia tak ada asas akidah semua daripada Allah, semua ketetapan Allah. Jadi gapo-gapo anak kita telefon, rumah orang pecah masuk, mau malah. Kita pun riputlah boleh, tapi kena ingatlah moga kodak-kodak tu hai belaka ni. Nak ada ke asas akidah dalam diri dia tu. Moga dia adalah bekalan ataupun seher kita selepas kita mati. Tidak kena adalah hajat. Mana kita gitu supaya nak we ada asas dalam anak cucu kita. Kita mati kurang-kurang ada seher pahala tu. Dengan pegangnya dia, ya betul tu. Itulah. Yang ngaji siapa kita boleh terang sikit sebanyak letak asas dalam diri anak cucu kita. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.